Baik, Assalamualaikum. Ya, salam sejahtera. Salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi hari ini saya terpanggil ya untuk membuat satu sesi khas ya bagi membincangkan ataupun memberi ulasan ya berhubung isu Azam Baki. Sekali lagi ya, isu Azam Baki khususnya berhubung dengan satu keputusan yang dicapai oleh Suruhanjaya Security yang telah pun mengeluarkan satu kenyataan semalam, dan satu lagi kenyataan yang telah dibuat oleh Azam Baki sendiri selepas ya Suruhanjaya Security mengeluarkan kenyataannya. Jadi atas permintaan ramai ya yang mengajukan soalan secara peribadi kepada saya dan sebagainya, jadi saya membuat satu sesi khas dan saya minta anda semua share ramai-ramai, sebab kita nak pastikan bahawa mesej ini sampai kepada pihak-pihak berkaitan, khususnya ya kerajaan pimpinan Muhyiddin Yassin, Peguam Negara dan juga Azam Baki sendiri ya. Jadi tiga pihak ni perlu benda ni perlu dibawa kepada perhatian ketiga-tiga pihak ni ya. Jadi saya mulakan. Jadi semalam Suruhanjaya Security telah membuat satu kenyataan ya, dan dalam kenyataan Suruhanjaya Security diberitahu ya, kita diberitahu bahawa saya bacakan ya, siasatannya tidak menemui kepastian muktamad bahawa Azam Baki itu telah melakukan satu kesalahan berhubungan isu pemilikan saham dalam syarikat tersenarai pada 2015 dan 2016. Jadi itu adalah apa yang Suruhanjaya Security beritahu, ataupun kalau kita nak baca kenyataan asal Suruhanjaya Security, ianya menyatakan bahawa berdasarkan bukti yang ada, SC atau Suruhanjaya Security tidak dapat memastikan secara konklusif berlaku kesalahan bawah Seksyen 25(4) Akta Perindustrian Security. Itulah kenyataan yang dikeluarkan. Okey. Sejurus kemudian Azam Baki telah mengeluarkan satu kenyataan dan mengucapkan rasa syukur kerana Suruhanjaya Security telah mendapati dia tidak melakukan kesalahan. Ini satu kepalsuan. Sama ada Azam Baki terkhilaf ataupun Azam Baki sengaja memalsukan maksud sebenar kenyataan Suruhanjaya Security ya, bagi mengaburi mata rakyat. Baik. Maksud sebenar kenyataan Suruhanjaya Security ialah bahawasanya ia tidak dapat memuktamadkan bahawa Azam Baki melakukan satu kesalahan ya, berdasarkan akta yang berkaitan ya. Jadi ini bukannya sama dengan Suruhanjaya Security memberitahu bahawa Azam Baki tidak melakukan kesalahan ya. Jika Suruhanjaya Security mendapati Azam Baki tidak melakukan kesalahan, maka kenyataannya akan berbunyi lain. Mungkin Suruhanjaya Security berdasarkan bukti yang ada telah mendapati secara konklusif, secara muktamad. Muktamad maknanya tidak boleh dipersoal berdasarkan siasatan Suruhanjaya Security bahawa Azam Baki tidak melakukan kesalahan. Tetapi sebaliknya Suruhanjaya Security beritahu berdasarkan bukti yang ada, ia tidak boleh memuktamadkan ataupun memberitahu secara konklusif bahawa satu kesalahan telah dilakukan oleh Azam Baki ya. Jadi tidak benar apa yang Azam Baki kata, kononnya dia ni telah didapati tidak melakukan kesalahan. Jadi sama ada, saya dah beritahu dan saya ulang, sama ada Azam Baki terkhilaf, tersilap baca, tersilap faham kenyataan Suruhanjaya Security, ataupun beliau menipu ataupun memalsukan maksud sebenar bagi mengaburi mata rakyat ya. Dan
Apa pun amat aneh kenyataan Suruhanjaya Security ini. Bayangkan satu Suruhanjaya yang bertanggungjawab melakukan siasatan yang sewajarnya berdasarkan akta yang berkait dengan Suruhanjaya Security bagi memastikan tidak ada kesalahan yang berlaku, melakukan siasatan selepas Azam Baki mengaku sendiri bahawa akaun peribadinya telah digunakan oleh adiknya bagi tujuan pembelian saham yang jelas melanggar akta-akta berkaitan dalam Suruhanjaya Security. Kemudian dia beritahu berdasarkan bukti yang ada, dia tidak boleh memuktamadkan satu kesalahan telah berlaku. Ini amat aneh. Ini amat aneh. Mengapa Suruhanjaya Security tidak lebih spesifik dalam kenyataannya? Mengapa kenyataan dia sama-sama? Amat aneh bagi satu Suruhanjaya ini mengeluarkan satu kenyataan yang sama-sama. Seolah-olah dia sengaja tidak ingin membuat ketetapan sama ada Azam Baki melakukan kesalahan atau tidak. Dia biarkan terbuka supaya apabila berlaku banyak tafsiran, tidak ada sesiapa boleh tuduh Suruhanjaya Security bahawa dia telah berkata begini, begitu dan sebagainya, sebab dia kenyataan dah terbuka, memang terbuka kepada banyak tafsiran. Jadi mengapa dia tak kata, kami telah melakukan siasatan berdasarkan bukti-bukti yang ada dan kami telah mendapati beberapa perkara yang meragukan, walau bagaimanapun kami tidak dapat mengesahkan secara muktamad bahawa satu kesalahan telah dilakukan. Ini adalah kenyataan yang lebih lengkap. Ataupun kami telah meneliti semua bukti-bukti dan kami merasakan benda ini adalah di luar bidang kuasa siasatan kami kerana ada perkara-perkara tertentu yang tidak mampu kami sahkan sama ada berlaku kesalahan ke tidak, justru kami tidak boleh muktamadkan. Ini lagi lengkap. Jadi kita tahu apa sebenarnya keputusan. Ini tidak, dia kata tak boleh muktamadkan. Okey. Jadi kesimpulannya, Azam Baki bukannya tidak melakukan kesalahan. Setakat ini, keputusan siasatan yang telah dilakukan oleh SC adalah mendapati bahawa tidak boleh dimuktamadkan, maknanya mungkin Azam Baki bersalah, mungkin tidak bersalah. Jadi kenyataan ketidaktentuan dalam kenyataan Suruhanjaya Security ini menimbulkan kemungkinan Suruhanjaya Security tidak berupaya atau tidak ada kepakaran yang cukup untuk menyiasat kes ini. Jadi ini meningkatkan lagi keperluan bagi satu Suruhanjaya siasatan bebas diadakan bagi menyiasat Azam Baki. Malah Suruhanjaya Security secara tidak langsung telah memberi satu alasan yang kukuh mengapa perlu ada Suruhanjaya siasatan bebas. Dan yang lebih aneh, dalam pada Suruhanjaya Security menyiasat Azam Baki dibenarkan terus berada sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM. Dan sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM, Azam Baki telah memulakan siasatan tertentu terhadap Suruhanjaya Security. Jadi timbul syak bahawa siasatan yang dilakukan oleh SPRM terhadap Suruhanjaya Security bawah kepimpinan Azam Baki bermotifkan untuk menakut-nakutkan Suruhanjaya Security sehingga keluar satu kenyataan yang sama, yang pelik, yang tidak sebenarnya menjelaskan apa sebenar yang ditemui oleh Suruhanjaya Security sehingga tidak boleh memuktamadkan keputusan. Jadi seharusnya sekarang kerajaan menekan agar diadakan Suruhanjaya siasatan bebas, dan Azam Baki perlu direhatkan supaya kita dapat memastikan siasatan yang telus dan terbuka dijalankan. Terbuka sebab Suruhanjaya siasatan bebas ketika melakukan siasatan perlu sentiasa terbuka kepada umum, kerana kes ini sudah menular di satu negara dan semua orang tengah bercerita berkenaan perkara ini. Semua orang rasa ragu-ragu dengan kenyataan Suruhanjaya Security. Semua orang berpendapat bahawa Azam Baki perlu direhatkan. Semua orang berasa pelik mengapa kerajaan dilihat seolah-olah melindungi Azam Baki. Semua orang tertanya-tanya adakah Azam Baki
memiliki rahsia tertentu terhadap kepemimpin-pemimpin kerajaan sehingga kerajaan takut melakukan apa yang patut. Dan semua orang bertanya, mengapakah peguam negara diam setakat ni? Ya. So saya nak jelaskan kepada anda bahawa perkara ini telah menimbulkan satu polemik yang tidak sihat di negara ini, yang telah mencala keyakinan rakyat terhadap kemampuan pentadbiran yang ada. Ya, pentadbiran yang dikuasai oleh gerombolan UMNO, PAS, PPBM semenjak langkah Sheraton, kemampuannya untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan kebenaran, untuk berlaku adil kepada rakyat, ya, dan untuk mentadbir urus negara dengan cara yang telus, ikhlas, ya, dan bebas rasuah. Nampaknya pentadbiran Ismail Sabri adalah satu pentadbiran yang takut. Kalau dari sudut pemberian jawatan menteri, timbalan menteri dan sebagainya, dia takut kepada ahli-ahli parlimen, dia terpaksa menuruti segala permintaan ahli-ahli parlimen, sehinggalah terjadi, ya, pelantikan-pelantikan yang tidak berpadanan dengan kemampuan dan juga keupayaan pihak-pihak tertentu sebagai menteri dan timbalan menteri, dan ini menjurus kepada pentadbiran yang tidak boleh berfungsi dengan baik dalam menangani krisis. Contohnya krisis banjir, krisis kesihatan, dan yang terkini krisis Azam Baki. Kerana ianya pentadbiran ini ditubuhkan atas dasar sogokan kuasa dan kedudukan, maka pertimbangan utama pihak-pihak terbabit adalah kuasa dan kedudukan mereka, bukannya isu rakyat, isu keadilan, isu kebenaran, isu kemakmuran, bukannya itu. Sebab itu dia gagal. Dan Ismail Sabri takut kerana kerajaan dia tipis. Ya, jadi bila kerajaan dia tipis, majoriti dia tipis, maka dia terdesak untuk sokongan ahli-ahli parlimen ni, menyebabkan dia menjadi Perdana Menteri yang tidak boleh berfungsi dengan baik. Malah siapa-siapa yang menjadi Perdana Menteri di bawah pentadbiran ni tidak boleh berfungsi dengan baik. Dan yang terkini kita lihat ada tanda-tanda takut dengan Azam Baki, Ketua Pesuruhjaya SPRM. Ya, tidak masuk akal apabila Azam Baki dikekalkan sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM dalam pada SC Suruhanjaya Security membuat membuat siasatan. Tidak masuk akal mengapa Suruhanjaya Security boleh mengeluarkan satu kenyataan yang sama-sama yang telah menimbulkan pelbagai tafsiran. Ya. Dan tidak masuk akal mengapa peguam negara berdiam sedangkan dia seharusnya tahu perkara yang seharusnya mula-mula dilakukan adalah rehatkan Azam Baki dan memandangkan SPRM adalah agensi kerajaan, maka tubuhkanlah satu jawatan kuasa yang bebas, yang khas untuk menyiasat kes ini, dan tanpa Azam Baki sebagai peneraja SPRM supaya tidak berlaku syak campur tangan Azam Baki atau ketakutan pihak-pihak di bawahnya di dalam SPRM bagi menjelaskan perkara yang benar. Jadi negara kita ternak dari pelbagai sudut. Ya, itulah sebabnya saya sentiasa berkata sudah sampai masanya parlimen dibubarkan. Sama ada diadakan Mageran atau diadakan PRU. Ya. Menteri banyak mengugut rakyat. Kita sudah tahu menteri mana yang saya maksudkan, yang dah kata dia nak susahkan rakyat, dan memang ada keputusan-keputusannya yang kini menyusahkan rakyat yang tidak harus dilakukan. Dan menteri-menteri yang ada tidak mampu berfungsi dengan baik. Ya. Jadi negara kita makin tenat dan sudah pasti pelabur bila melihat kenyataan Suruhanjaya Security sebegini, ya, melihat cara siasatan dilakukan, mereka akan lebih takut untuk melabur dana di negara ini. Kerana jika mereka melabur dana atau bekerja dengan syarikat-syarikat yang berkait dengan kerajaan, sama ada secara langsung atau tidak langsung, bayangkan dia nampak bahawa SPRM ini dilindungi oleh kerajaan dan SPRM pula melindungi diri dia sendiri dan melakukan
perkara-perkara tertentu yang menimbulkan syak. Seperti menyiasat Suruhanjaya Sekuriti pada ketika ketua dia disiasat. Kemudian bila ketua polis negara terang-terang beritahu di umum bahawa berlaku salah guna kuasa melibatkan menteri, berlaku rasuah politik, tidak disiasat. Ya. Bila mereka melihat ni, mereka akan takut. Ini kerajaan lindungi SPRM, SPRM lindungi kerajaan. Jadi jika mereka labur dana mereka buat bisnes dengan syarikat berkait kerajaan, sama ada secara langsung atau tidak langsung. Jika berlaku rasuah, salah guna kuasa, ketidakadilan, mereka akan jadi mangsa. Ha? Sebab itu kita lihat keadaan ekonomi negara kita amat teruk sejak langkah Sheraton. Dan negara-negara lain pun kena wabak COVID di rantau ni. Tapi mereka menunjukkan kemajuan, pelabur banyak lari kat sana. Sini dah mudarat. Ya. Tapi pemimpin-pemimpin yang ada di sana atas dasar sogokan kuasa dan kedudukan, mereka kisah apa? Mereka peduli apa? Ya. Kalau mereka mengkhianati rakyat dan memasuki kerajaan menerusi pintu belakang secara tak kehormat kerana tidak tahan duduk sebagai pembangkang, kalau ini menunjukkan mereka tidak menghormati rakyat atau pendapat rakyat. Kalau mereka tidak menghormati pendapat rakyat dan mereka hanya mementingkan kuasa dan kedudukan, maka sekarang jangan harap mereka akan melakukan sesuatu demi rakyat. So, kita boleh minta berulang kali untuk rehatkan Azam Baki. Satu Malaysia boleh minta. Tetapi memandangkan Ismail Sabri tidak mampu berbuat demikian, walaupun satu Malaysia minta, walaupun ini akan menimbulkan kemungkinan bahawa UMNO akan kena lebih teruk daripada seharusnya di PRU 15, tapi dia tetap tidak ingin menyuarakan perkara yang betul. Peguam negara tetap tidak ingin bertindak dengan cara yang betul. Ini menimbulkan syak. Memang betul, mungkin ada ketakutan, mungkin ada sesuatu yang Azam Baki tahu yang mungkin mampu mengaibkan pemimpin-pemimpin tertentu. Ya, jadi itulah penghujahan saya. Dan sila share ramai-ramai. Pastikan ini sampai kepada telinga Peguam Negara. Pastikan ini sampai kepada telinga Ismail Sabri. Pastikan ini sampai kepada ahli-ahli parlimen gerombolan UMNO PPBM PAS. Dan pastikan ini sampai kepada telinga Azam Baki. Ya. Dan seperkara lagi sebelum saya buka kepada soalan. Jadi anda boleh bertanya kalau anda nak. Bermula sekarang. Seperkara lagi. Najib dalam babak ni senyap. Perasan? Senyap ya. Ini kononnya pemimpin yang memperjuangkan hak rakyat dan sebagainya. Senyap. Saya rasa semua satu negara, majoriti, nampak jelas tak masuk akal Azam Baki tidak direhatkan. Malah dia tidak harus hanya disiasat di bawah Akta Security. Dia sepatutnya disiasat juga di bawah Akta SPRM. Kerana pemilikan saham atau pembelian saham dilakukan ketika dia menjawat jawatan tinggi dalam kerajaan. Jadi timbul syak bahawa mungkin dia telah mempengaruhi jual beli saham itu atau mendapat saham itu disebabkan kedudukan dia, dengan pengetahuan bahawa saham itu akan memberi satu pulangan pada satu jangka masa tertentu yang akan menguntungkan dia, yang boleh ditafsirkan sebagai suapan. Jadi perlu disiasat. Perlu juga disiasat dari sudut pengisytiharan harta, ya, perkeliling yang berkaitan, panduan yang berkaitan, yang menetapkan tahap mana perolehan pemilikan saham yang dibenarkan kepada penjawat awam. Ya, banyak perkara perlu disiasat. Ya, dan yang paling pelik adalah Azam Baki sendiri membuat kenyataan media sebaik selepas Suruhanjaya Sekuriti membuat kenyataan. Ya. Dia sebenarnya hanya Pesuruhjaya SPRM, bukannya Perdana Menteri, bukannya menteri. Tetapi dia membuat kenyataan media. Dia menghalalkan kedudukannya sendiri dengan memperdaya orang dengan sengaja atau dengan cara yang terkhilaf menyalah tafsirkan kenyataan Suruhanjaya Sekuriti. Saya akhiri puja saya dengan berkata Suruhanjaya Sekuriti tidak pernah berkata Azam Baki tidak melakukan kesalahan. Yang dia kata berdasarkan bukti yang ada, dia tidak boleh muktamadkan berlaku kesalahan. Maknanya terbuka
Mungkin Azam Baki melakukan kesalahan, mungkin tidak. Dan ini menunjukkan siasatan lanjut wajib dijalankan dan Azam Baki wajib direhatkan. Ya, jika ada soalan anda boleh mula bertanya sekarang. Zamri Osman, lepas ini ramailah orang yang tidak bertanggungjawab akan buat rasuah ala Azam Baki ni. Setuju, betul. Betul. Sekarang ni timbul persoalan, kalau seorang lain melakukan sebiji apa yang Azam Baki lakukan, ya, membeli saham menggunakan akaun dia, tetapi memberitahu dalam satu sidang media bahawa adik dia yang beli, adik dia yang dia tidak ada konflik kepentingan, ya. Apakah Suruhanjaya Security akan mengeluarkan satu lagi kenyataan dan memberitahu bahawa tak boleh dimuktamadkan jika semuanya berlaku sebiji seperti kes Azam Baki? Maka lebih ramailah, ini akan membuka pintu kepada kemungkinan berlaku rasuah ataupun menyalahi undang-undang dengan cara yang lebih berleluasa. Apakah Suruhanjaya Security telah memberi tiket kepada orang untuk melakukan kesalahan? Saya rasa seperkara lagi, dan saya juga minta anda share ramai-ramai, Suruhanjaya Security kini juga perlu disiasat berdasarkan kenyataannya. Jadi masa siasatan dilakukan terhadap Azam Baki, saya cadangkan Suruhanjaya Security juga disiasat. Saya juga cadangkan Ketua Suruhanjaya Security juga direhatkan kerana kenyataan pelik ini. Sebab dah timbul syak, ya, dah timbul syak. Ya, Azam Baki telah memulakan siasatan terhadap Suruhanjaya Security. Ini telah mendorong Suruhanjaya Security untuk mengeluarkan kenyataan pelik yang sama. Jadi dua-dua perlu disiasat. Datuk Seri Najib fokus komen isu MyRFD, RFID. Bagi saya dia bukan fokus isu RFID. Bagi saya dia cuba, pendapat saya, cuba alih perhatian, ya, alih perhatian. Tak tertanya-tanya ke mengapa Najib diam perkara ni yang terang-terang boleh dilihat depan mata bahawa satu ketidakadilan dari sudut pelaksanaan kedaulatan undang-undang sedang berlaku. Ya. Susan Ponaya, I sincerely think the government won't listen to our view even though it's true. Itu yang saya beritahu, betul. Itu yang saya beritahu. Dia kalau dah masuk kuasa dengan mengkhianati rakyat, maknanya dia tidak kisah apa yang rakyat fikirkan atau katakan. Jadi buat apa dia nak dengar sekarang? Sekarang kerajaan terdesak. Dia dah tahu sokongan terhadap UMNO, terhadap semuanya dalam keadaan paling rendah. Dia juga tahu bahawa Najib Zahid ni boleh cetuskan keruntuhannya bila-bila. Saya dah jelaskan dalam satu live yang lain, ya. Sebab mereka terdesak, sebab kes-kes mahkamah akan diputuskan tak lama lagi, ya. Jadi mereka nak pilihan raya cepat. Mereka lebih terdesak memikirkan perkara-perkara itu, dan mereka tahu kalau mereka menurut kehendak rakyat dalam isu Azam Baki, dalam bahasa Inggeris orang kata the damage is done. Sekarang dia buat yang betul pun orang dah marah, orang dah nampak kerajaan tidak ingin lakukan betul, perkara betul dalam banyak perkara, termasuk isu Azam Baki. Dan hanya kalau tertekan, kalau dilakukan, itu dah orang tak kira kerana terlalu banyak kesalahan, kemudaratan yang dibawa oleh kerajaan ini. Jadi bila dah sampai situasi, bila kerajaan rasa tidak akan membawa apa-apa perubahan, dia lebih mementingkan diri dia. Itu yang saya kata, adakah mereka takut Azam Baki memiliki rahsia tertentu yang boleh memudaratkan mereka? Ini kita tak tahulah. Tetapi timbul syak ini bukannya begitu sahaja, kerana keengganan kerajaan melakukan perkara yang betul, atau berhujah dengan cara yang betul, atau memberi penekanan yang betul, atau mengutamakan perkara yang betul, maka timbul syak lah. Dia takut.
Ya. So itulah situasi dia. Cian Ye, bolehkah pinjam akaun macam ni dari segi undang-undang? Tidak boleh. Zaki, komen sikit pasal statement dari SC terbaru petang ini. Jadi saya nak hadkan live ini kepada kenyataan semalam. Jadi statement SC kalau ada hari ini, saya belum rujuk. Jadi jika ada sesuatu yang ingin saya katakan, saya akan mengatakannya selepas membuat pertimbangan. Ya. Saya terus ke bawah. Okey. Baik. Okey, saya rasa takat itu saja. Jadi jika tidak ada soalan, pastikan anda share ramai-ramai. Dan sebentar lagi saya akan letak link berkaitan di bawah tajuk. Jadi pastikan anda baca link-link berkaitan dan sertai saluran Telegram saya. Link saya akan sertakan, dan juga sentiasa layari thethirdforce.net. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.